Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam perpaduan dan salam sejahtera. Forum Remaja Jendela Kematangan Minda, Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani, Forum Remaja Membentuk Budi Pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam forum remaja yang julung-julung kalinya diadakan pada hari ini bersama saya Syazrin Syafiqah binti Saini. Hadirin yang dikasihi sekalian, kelebihan pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan tajuk yang bakal dibincangkan dan dikupas pada hari ini bersama barisan ahli panel kita. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam tentang tajuk ini, bolehlah kiranya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli panel kita yang pertama, iaitu Cik Nur Alia binti Zulkifli. Terlihat cantik orangnya ya. Assalamualaikum dan apa khabar Cik Alia? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Cik Syazrin pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sihat di sini. Bagaimana pula dengan ahli panel kita yang kedua, iaitu Cik Aina Natisha binti Khairussam. Masya Allah, dari jauh sudah nampak manis orangnya. Apa khabar Cik Aina? Alhamdulillah, sihat. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada para panel kita kerana sudi hadir pada hari ini. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tentang tajuk kita, iaitu kelebihan pendidikan berteraskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan satu aspek yang terpenting dalam sesebuah negara. Hal ini kerana pendidikan mampu mengubah negara kepada tahap yang lebih baik dari segi peningkatan ekonomi, budaya, sosial, politik dan sebagainya. Dengan pendidikan juga kehidupan manusia boleh berubah dalam sekelip mata dan setiap individu sangat memerlukan dan mempunyai ilmu serta pendidikan. Menurut Plato, pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Beliau juga turut menyokong pendapat Socrates yang menyatakan bahawa pendidikan sebagai usaha untuk merangsang pemikiran yang rasional dan mendisiplinkan mental untuk meningkatkan dan mendapatkan pengetahuan. Pendidikan juga penting dalam agama Islam sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, iaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Daripada hadis riwayat Ahmad. Dapat dilihat di sini bahawa daripada hadis tersebut, Islam sangat meninggikan darjat ilmu dan pendidikan. Oleh itu, Islam juga menyediakan landasan dan teras dalam hidup masyarakat Islam, iaitu pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, sunnah Nabi SAW, daripada hadis riwayat Imam Malik. Jadi berdasarkan hadis tadi menunjukkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ini sangat signifikan dan penting dalam kehidupan. Jadi soalan saya pertama, saya ingin tujukan dahulu kepada Cik Alia, dan soalannya adalah, sejauh manakah pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ini mampu membantu bidang pendidikan di Malaysia? Mungkin Cik Alia boleh kongsikan apakah kelebihan pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah serta akibat sekiranya pendidikan di Malaysia ini tidak berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan Cik Alia. Terima kasih kepada saudari pengurus majlis, iaitu Syazrin, di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dalam forum kita di hari yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, pada pendapat saya, pendidikan Al-Quran dan juga Sunnah adalah sangat penting dalam melahirkan masyarakat berkarisma tinggi daripada aspek kematangan berfikir dan juga bertindak. Ia bukan setakat memberi tunjuk ajar dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia semata-mata, malah menyentuh tentang hubungan manusia dengan Tuhan, seterusnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekiranya Allah SWT tidak menurunkan wahyu, sudah tentu manusia akan sesat kerana fikiran manusia dan pengalamannya adalah sangat terbatas. Oleh itu, terdapat banyak kelebihan jika manusia menitik beratkan bidang pendidikan berteraskan Al-Quran dan juga Sunnah. Antaranya adalah Al-Quran dan Sunnah sesungguhnya dapat menjadi panduan utama kepada manusia ke jalan yang benar dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Seperti yang kita tahu, pendidikan mampu mengajar suatu individu untuk membezakan perkara yang buruk dan juga perkara yang benar. Hal ini adalah kerana Al-Quran adalah manual kehidupan dan kitab petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Ia memberikan panduan mengenai dasar asasi
dan juga utama persoalan dalam setiap bidang kehidupan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka beroleh pahala yang besar, daripada surah Al-Isra ayat ke-9. Jadi ayat tersebut menerangkan bahawa Al-Quran merupakan sumber asas yang mampu memberikan segala petunjuk dan juga penyelesaian kepada setiap manusia, tidak kiralah bagi bidang pendidikan dan juga sebagainya. Sesiapa yang mengkaji dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan hidup mereka, maka hidup mereka pasti akan tenang dan juga berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, pendidikan Islam di sekolah sesungguhnya mengajar murid untuk mengetahui tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu dan juga memberikan pengajaran kepada mereka tentang banyak perkara mengenai kehidupan. Al-Quran dan Sunnah juga mengajar adab-adab ketika bersosial bersama manusia, iaitu adab bersama orang tua dan juga jiran tetangga. Selain itu, mereka juga akan mempelajari tentang apa yang dilarang dan juga diperintahkan oleh Allah menurut Al-Quran dan juga Sunnah, iaitu tidak memakan harta anak yatim, menghormati ibu bapa, tidak meminum arak, tidak mencuri dan sebagainya. Malah pendidikan Islam ini sangat banyak memberikan peringatan kepada umat Islam untuk mengamalkan yang makruf dan juga meninggalkan yang munkar, serta melakukan kewajipan sebagai seorang Muslim, terutamanya mendirikan solat 5 waktu dan juga menunaikan zakat. Kesannya, apabila individu tersebut sudah mempelajari dan juga mengetahui tentang ilmu pendidikan Islam, maka mereka pasti akan bersungguh-sungguh untuk mengejar pahala untuk kekalahan di akhirat dan sentiasa mengikut perintah di dalam Al-Quran serta mengamalkan sunnah, kerana mereka tahu bahawa ilmu tersebut pasti akan memberikan mereka kejayaan dalam kehidupan, terutama di dunia dan di akhirat. Okey, jadi kelebihan pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang seterusnya adalah dapat melahirkan pendidik ataupun pemimpin yang cemerlang dan juga bertanggungjawab. Hal ini adalah kerana pendidikan kepada rakyat membolehkan sesuatu negara itu memiliki pemimpin pelapis yang lebih hebat dan juga cemerlang. Okay, jika ramai rakyat yang mencintai ilmu pengetahuan dan juga mengikuti sifat-sifat terpuji yang ada pada Rasulullah ketika baginda menjadi pemimpin, seperti amanah, jujur, tidak sombong, menjaga ketuturan, betul ansur, patuh arahan dan juga bertanggungjawab, maka sudah tentulah wujudnya lebih ramai individu yang dapat membimbing generasi ke arah yang benar dan juga melahirkan generasi yang berkualiti pada masa hadapan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, iaitu artinya jadilah pemimpin yang penyantun, ahli fikir dan juga ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu yang sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak. Jadi jelaslah bahawa ayat tersebut menerangkan betapa pentingnya pendidikan kepada manusia untuk berjaya. Jadi tanpa Al-Quran kita mungkin tidak dapat ilmu pendidikan yang penting dan juga tiada rujukan untuk menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, pendidikan Islam bukan sahaja mampu melahirkan hamba yang taat kepada Allah SWT, tetapi juga khalifah yang mampu mentadbir dunia dengan baik. Jadi seterusnya berbalik pada soalan saudara Syazrin mengenai akibat sekiranya pendidikan di Malaysia tidak menteraskan Al-Quran dan Sunnah adalah umat Islam pasti akan sesat dan juga terpesong. Hal ini adalah kerana ilmu pendidikan yang cetek sesungguhnya mampu membawa manusia ke arah yang salah, iaitu umat Islam tidak akan memperoleh hidayah dan juga petunjuk daripada Allah SWT. Hal ini adalah kerana banyak amalan buruk serta ajaran sesat yang mewujud seperti syirik, khurafat, tahyul dan bid'ah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam juga akan wujud seperti pemujaan kubur, memuja roh, percaya pada patung dan juga sebagainya lah. Jadi hal ini terjadi apabila seseorang itu menyalah tafsirkan pendidikan melalui Al-Quran dan juga menolak sunnah, iaitu semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Kesannya, masyarakat pasti akan kehilangan keberkatan dalam hidup dan juga terputus rahmat Allah. Jadi perpaduan dalam masyarakat juga akan tergugatlah Al-Quran kerana ajaran sesat tersebut dan akan melakukannya keganasan, pertindasan sesama sendiri kerana masing-masing ingin menjadi kumpulan yang unggul dan juga mencari pengaruh. Jadi firman Allah dalam surah An-Nazm pada ayat yang ke-28 yang bermaksud, sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran, iaitu itikad. Jadi ayat tersebut juga menjuruslah kepada golongan sesat yang mempunyai ilmu yang sangat cetek berkaitan pendidikan Islam disebabkan oleh mereka yang jahil, kedegilan, mereka mempercayai ilmu daripada sumber yang tak benar, mendadakkan kepercayaan kepada sangkaan semata-mata. Lepas tu mereka bersifat ego, ingin dipuji dan disanjung dan duduk pada hawa nafsu. Jadi
Justru itu umat Islam disarankanlah untuk menjauhilah golongan-golongan pelampau agama, iaitu mereka yang berpendirian dan juga bertindak keterlaluan dalam agama seperti Syiah, Wahabi, Salafi moden, Islam liberal dan lain-lain. Selain itu, kita juga haruslah mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah, ataupun kita berpeganglah kepada kedua-duanya supaya kita tidak sesat seperti golongan tersebut. Umat Islam juga janganlah jemu untuk mempelajari ilmu berkaitan Islam kerana mereka yang berilmu pasti tidak akan tersesat. Oleh itu, Al-Quran dan hadis, ulama yang muktabar serta golongan yang berkelayakan seperti pihak berkuasa agama mestilah selalu dirujuk agar kita tidak terjerumus ke dalam ajaran sesat dan juga menyeleweng. Jadi jauhilah perbuatan melampaui batas yang menjadi tabiat ahli kitab seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah pada ayat ke-77 yang bermaksud, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan juga janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga yakni sekarang mereka telah tersesat jauh daripada jalan yang betul. Terima kasih Cik Alia atas jawapan yang sangat mantap itu tadi. Ya betul, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Alia itu tadi. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Cik Aina kita? Kita nak jugalah dengar pendapat daripada panel kita yang kedua ini, iaitu Cik Aina. Silakan Cik Aina. Terima kasih kepada saudara pengacara kita yang ceria dan profesional dalam membangkitkan suasana perbincangan forum kita pada hari ini. Terlebih dahulu yang dihormati rakan panel pertama, penonton dan juga hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pada pendapat saya, Al-Quran dan As-Sunnah adalah ajaran yang benar dan tidak diragui sepanjang zaman daripada zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Seperti yang kita lihat pada masa kini, pendidikan di seluruh negara Malaysia menjadi semakin maju dan moden, lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan kecanggihan teknologi seperti subjek sains komputer, sains kejuruteraan dan juga pendidikan robotik. Ia merupakan satu perkara yang bagus bagi sebuah tamadun yang senang membangun, tetapi jelas lagi nyata terdapat beberapa pihak yang menyangkal pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengatakan alasan ia tidak relevan untuk dijadikan rujukan pada era globalisasi ini. Antara isu yang hebat diperdebatkan adalah daripada golongan anti-hadis. Menolak hadis yang sahih sebagai sumber hukum Islam jika dilakukan dalam keadaan yang waras dan sedar akan membawa individu berkenaan terkeluar daripada Islam. Inilah yang disebut oleh As-Sayyuti radhiyallahu anhu, iaitu ketahuilah bahawa sesiapa yang membantah bahawa hadis Nabi SAW sama ada perkataan ataupun perbuatan baginda dengan syarat-syaratnya yang diketahui dalam ilmu usul sebagai hujah, maka dia akan menjadi kafir. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-87, iaitu mereka yang bersekongkol dengan menzahir kesokongan ataupun tidak membantah padahal dia perlu membantah dan boleh membantah, maka dia boleh jatuh ke dalam golongan yang sama-sama sesat. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. Ia tidak terbatas kepada pendidikan duniawi semata-mata, bahkan meliputi dua lapangan, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Dalam konteks ini, Ibn Khaldun pada tahun 2000 telah membahagikan ilmu kepada dua bahagian yang utama. Pertama, ilmu yang berbentuk fardu ain yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan tuntutan agama seperti ilmu tauhid, fiqh, akhlak, akidah dan sebagainya. Manakala yang kedua pula ialah ilmu fardu kifayah, iaitu ilmu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada individu tertentu seperti ilmu pertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran dan juga sebagainya, di mana boleh mendatangkan manfaat kepada manusia dalam setiap peredaran zaman. Buktinya, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang mempelajari bahasa sesuatu kaum, maka terselamatlah dari tipu daya mereka. Jadi dalam kita mempelajari bahasa Mandarin, bahasa India selain daripada tujuan perniagaan, kita juga dapat terselamat daripada diperbodohkan oleh kaum mereka yang kita lihat sering terjadi pada masyarakat kita yang tidak mempunyai kemahiran dua bahasa. Dalam bidang sukan, baginda Rasulullah SAW menyarankan agar anak-anak diajar renang dan melontar lembing yang boleh membawa persediaan perang selain daripada memberi gaya hidup yang sihat. Sementara itu, jika kita tidak beramal dengan pendidikan yang telah diajar dan diteraskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka amalan kehidupan kita akan menyimpang fitrah manusia, mana kita juga akan menerima azab laknat yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, di dalam Al-Quran telah menyebut larangan berhubungan sejenis, iaitu homoseksual seperti gay, lesbian dan juga tertarik kepada kedua-dua jantina sekali, iaitu biseksual. Hubungan seperti ini bukan sahaja telah melawan fitrah alam manusia, tetapi ia juga dilarang sekeras-kerasnya di dalam agama Islam. Perkara ini jelas dinyatakan dalam surah Al-Nam yang pada ayat ke-55 yang bermaksud, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu.
Perbuatan kamu itu amatlah keji, bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akibatnya. Dan juga sabda Nabi SAW yang berbunyi di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, sesiapa sahaja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah kedua-dua pelakunya. Begitu juga dengan gaya hidup seorang mukmin. Pentingnya pendidikan tentang adab berpakaian dan sifat yang betul agar mereka tidak terpesong daripada sifat semula jadi mereka. Contohnya, mengubah jantina sama ada daripada lelaki bertukar wanita dan juga wanita bertukar lelaki. Berpakaian menyerupai lawan jenis sahaja sudah dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi mengubah suara, melakukan pembedahan hubungan alat sulit dan juga berkahwin dengan jantina sejenis. Perkara ini telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, iaitu Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, hendaklah kita berpegang pada pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita sentiasa berada di jalan yang benar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta dijauhkan daripada azab Allah yang dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Baik, terima kasih atas penerangan itu tadi Cik Aina. Wah, begitu bagus sekali ya, dan semangat serta inisiatif para panel kita dalam menjawab soalan pertama tadi. Saya cukup rasa puas hati dengan jawapan yang diberikan. Saya juga sangat menyokong pendapat dan pandangan daripada kedua-dua ahli panel kita tadi, di mana apa yang dikatakan oleh Cik Alia tadi bahawa Al-Quran dan As-Sunnah sesungguhnya dapat menjadi panduan utama kepada manusia ke jalan yang benar. Begitu juga dalam pendidikan, kita perlu mengikut ajaran pendidikan yang benar, iaitu berteraskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana ianya dapat mendorong kita melakukan kebaikan, mengelakkan kita daripada tersesat jalan dan memberikan peringatan kepada kita sebagai umat Islam untuk mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan saya juga turut bersetuju dengan pendapat daripada Cik Aina tadi yang mengatakan bahawa akibat daripada pendidikan yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah ini akan membuatkan manusia menyimpang ke jalan yang sesat atau yang salah, dan kita juga akan menerima azab dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alang-alang kita dah bercakap tentang jalan yang sesat ini, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi kini, terdapat pelbagai sebenarnya isu yang berlaku melibatkan keruntuhan akhlak yang berlaku di bangku sekolah, sering dipaparkan di akhbar, di corong-corong radio, kaca televisyen, malah di media elektronik juga turut membintangkannya. Contohnya isu yang berlaku pada tahun 2018 berdasarkan sumber dari berita Isra Awani, iaitu isu murid yang berdepan dengan masalah disiplin dan pembelajaran yang terdiri daripada 3 orang murid sekolah rendah dan juga 3 pelajar sekolah menengah yang ditahan kerana bonding sekolah selama 6 bulan. Dan itu juga pada tahun 2019 berlakunya isu buli di sekolah rendah di Jerteh yang tular di dalam laman Facebook dan memaparkan seorang murid lelaki dipukul oleh 3 orang murid lain dan mereka bertindak mengajak rakan-rakan mereka yang lain untuk menyerang dan membuli. Kemudian kita juga ada digemparkan dengan isu yang tular pada 20 Januari 2021 yang lalu melalui sumber akhbar harian Metro, di mana pelajar tingkatan 4 didakwa merogoh kanak-kanak 12 tahun. Itulah antaranya, cukup dahsyat sekali ya masalah yang berlaku pada zaman kini. Dan saya juga rasa takut sebenarnya dengan masalah-masalah yang membelenggu era globalisasi kini. Jadi soalan saya yang seterusnya saya ingin tujukan buat Cik Alia, iaitu berkaitan dengan akhbar tadi. Kita dapat lihat bahawa begitu banyak sekali kes yang berlaku dalam kalangan murid semasa di bangku persekolahan. Bahkan ianya juga berlaku di kawasan sekolah itu sendiri. Sedangkan sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan bukan tempat untuk menimbulkan masalah disiplin dan sebagainya. Jadi menurut Cik Alia, siapakah yang perlu memainkan peranan dalam memberi pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ini bagi mementeras isu-isu tadi? Mungkin Cik Alia boleh kongsikan pendapat Cik Alia sendiri berkaitan dengan peranan-peranan pihak tertentu untuk membanteras isu-isu seperti tadi. Silakan Cik Alia. Terima kasih pada saudari pengurusi yang tidak kurang peta bicaranya. Soalan yang amat menarik ia daripada saudari pengurusi kita. Jadi baiklah, untuk menjawab persoalan ini, pada pandangan saya, pihak yang menggalas peranan utama dalam memberikan pendidikan berteraskan Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan masalah disiplin murid adalah pihak guru di sekolah itu sendiri. Hal ini adalah kerana guru juga dipandang oleh anak didiknya sebagai role model dan juga merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak di sekolah selain ibu bapa. Jadi cara guru bercakap, mengajar, berjalan dan juga pakaian yang kemas juga sentiasa diperhatikan oleh murid. Justru itu, untuk menarik minat murid terhadap sesuatu pendidikan mata pelajaran adalah penting bagi guru untuk mempunyai peribadi yang menarik dan baik, itu dengan menunjukkan contoh akhlak yang terpuji
serta menjadi petunjuk jalan ke arah kebaikan agar sifat-sifat mulia itu dapat diteladani dan juga diikuti oleh mereka. Jika kita lihat pada Michael H. Hart pada tahun 1992 dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, menyenaraikan Rasulullah di tempat pertama sebagai orang yang paling berpengaruh. Jadi jika orang bukan Islam sendiri mengiktiraf Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh, mengapakah umat Islam sendiri yang tidak mencontohi baginda yang mempunyai pelbagai sifat yang terpuji? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, daripada riwayat Al-Baihaqi. Jadi oleh itu, guru bolehlah mencontohi sifat-sifat Nabi dan juga menjadikan contoh yang terbaik untuk dijadikan ikutan. Jadi berdasarkan sifat-sifat terpuji yang perlu ada dalam diri setiap insan yang bergelar guru ataupun pendidik adalah, guru perlulah ikhlas dan juga jujur dalam setiap ilmu yang disampaikan, iaitu mempunyai sifat kesabaran, tidak merungut, adil dan juga tidak mempunyai sifat panas baran. Mereka juga haruslah mempunyai sifat penyayang terhadap setiap anak didiknya dengan menyelakkan diri daripada sikap pilih kasih. Jadi emosi guru pun perlulah sentiasa dalam keadaan tenang, stabil, bersyukur dan juga bersederhana semasa mengajar, kerana guru yang sentiasa berkeadaan tenang pasti mudah didekati oleh pelajar. Selain itu, guru juga berperanan untuk menasihati murid tentang perkara-perkara yang penting supaya dapat memberikan kebaikan dalam diri mereka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Ar-Harumah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang memulakan suatu perbuatan dalam Islam, suatu sunnah yang baik, lalu diamalkan orang selepasnya, dituliskan bagi pemulanya pahala orang yang beramal dengannya dan tidak akan kurang daripada pahala mereka suatu pun. Jadi sebagai contoh daripada hadis tersebut, guru bolehlah menyuruh murid untuk sentiasa melakukan amal ma'ruf dan juga meninggalkan yang munkar. Jadi murid haruslah sentiasa diingatkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah ataupun ikutan dan juga menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan isu-isu yang telah saudari Syazrin sebutkan tadi, iaitu kes membuli, merogol dan sebagainya. Guru juga boleh menceritakan kisah-kisah Nabi kepada murid yang mampu menyentuh hati pelajar dan kisah umat zaman dahulu yang memberikan pengajaran kepada mereka, seperti kisah masyarakat Zahiliyah yang mengalami keruntuhan akhlak, iaitu tidak menjaga maruah wanita, bersifat angkuh, tidak menjadikan Nabi dan Al-Quran sebagai pedoman, tidak mengesakan Allah, tidak beretika dan sebagainya. Jadi balasan kepada mereka adalah disampaikan ke dalam api neraka dengan azab yang sangat tersiksa. Kesannya kepada murid setelah diingatkan dengan kisah seperti ini adalah, apabila mereka terlintas untuk membuat perkara yang negatif, mereka akan mengingat semula pengajaran dan nasihat serta kisah-kisah yang telah dinasihati oleh guru lah. Jadi kesannya mereka pasti akan berasa bersalah dan juga takut untuk melakukan kesalahan tersebut. Selain itu, guru juga haruslah membuat persediaan yang secukupnya sebelum memulakan pengajaran, iaitu dengan merancang pelbagai aktiviti yang mampu menarik murid untuk belajar dengan bersemangat, seperti belajar sambil bermain, menyelitkan unsur muzik dalam pelajaran, memberikan ganjaran terhadap tingkah laku murid yang positif dan juga menggunakan bahan bantu belajar yang berkesan. Jadi hal ini bukan sahaja dapat mewujudkan motivasi dan suasana kelas yang ceria, namun kes ponteng sekolah juga dapat diselesaikan. Di samping itu, bukan guru saja yang memainkan peranan penting, malah sekolah dan juga kerajaan juga perlulah menitik beratkan pendidikan berteraskan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan pelajar. Jadi bagi peranan pihak sekolah dalam membentuk murid yang berdisiplin adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan sekolah dengan sebaik mungkin. Khalifah Umar Al-Khattab pernah berkata, jika kamu ingin mengetahui masa depan sesebuah negara, lihatlah generasi muda yang berada di hadapan anda. Jadi kata-kata ini menunjukkan bahawa generasi muda yang berdisiplin, berdedikasi dan juga beriltizam dalam setiap aspek adalah amat penting kepada negara, dan jatuh bangun sebuah negara bergantung pada generasi muda itu. Jadi sebagai pihak sekolah yang bertanggungjawab, kita boleh menguatkuasakan undang-undang dan peraturan sekolah dengan melakukan beberapa tindakan yang sewajarnya dengan bantuan oleh pengawas sekolah dan guru disiplin, seperti menegur pelajar-pelajar yang berambut panjang ataupun tidak menutup aurat bagi yang Muslim, kemudian menutup pagar seawal 7 pagi, memantau mereka yang berpakaian tidak mengikut spesifikasi yang sepatutnya, dan meleraikan pergaduhan antara mana-mana pelajar sekiranya difikirkan tindakan itu tidak membahayakan nyawa. Jadi hukuman kecil juga boleh dibuatlah kepada pelajar yang membuat masalah disiplin, seperti mencuci tandas, mengutip sampah dan juga mengemas buku di perpustakaan. Jadi tindakan-tindakan seperti ini
adalah sangat penting lah bagi memastikan keadaan sekolah tersebut aman, sesi pembelajaran juga berjalan dengan lancar dan perhubungan pelajar sentiasa terkawal serta isu-isu disiplin dapat diselesaikan. Jadi akhir sekali bagi peranan kerajaan adalah menguatkuasakan peruntukan dalam Akta Jubana yang membolehkan ibu bapa dipertanggungjawabkan oleh mahkamah berkaitan salah laku anak-anak adalah antara langkah yang wajarlah bagi menerangi isu gejala sosial ini. Kemudian bahan yang disediakan dalam internet, televisyen, media elektronik dan juga media cetak perlulah diawasilah supaya tidak bercangkah dengan nilai Islam, bagi memastikan penyebaran teknologi maklumat dan internet dan sebagainya tidak memberi kesan kepada generasi akan datang. Baik, terima kasih Cik Alia. Tu dia begitu panjang lebar penerangannya ya. Dan saya sangat bersependapat sebenarnya dengan Cik Alia tadi, iaitu guru sememangnya perlu menunjukkan contoh akhlak yang baik serta menjadi petunjuk jalan ke arah kebaikan agar sifat-sifat mulia itu dapat diteladani dan dicontohi oleh murid-murid kita. Dan hal ini juga kerana di sekolah guru merupakan penjaga kepada murid-murid dan sudah jelas bahawa guru merupakan orang yang dekat dengan murid-murid itu sendiri. Tapi mari kita kupas lebih mendalam lagi ya. Ternyata bukan sahaja isu yang timbul di sekolah, bahkan terdapat juga isu yang terjadi di rumah. Dan saya percaya isu ini juga berpunca daripada kurangnya didikan agama yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti video yang ditunjukkan ini, dan mari kita lihat sama-sama. Okey. Oh my god. Janganlah sampai macam ni nak kurung dia. Jom, don't! Aduh. Esra, buka! Esra, jangan! Sayang, Keluar. suka tak? Suka. So bolehlah pergi sekolah Daddy, no. Why? Kenapa? Why? Kenapa tak nak pergi sekolah? You rasa apa I belajar kat sekolah will help me in my future ke? Takkan tak ada satu pun yang akan tolong. Kalau I belajar tentang geografi, iklim, tundra ke, musim bunga ke apa entah, you think that will help me with my YouTube? No, you're right. You're absolutely right. But it'll help you when you travel. Tak langsung. Jadi berpandukan video itu tadi, kita dapat lihat ada juga masalah seperti anak-anak yang tidak menghormati ibu bapa, bahkan tergamak memukul ibunya sendiri. Bukan itu sahaja, tadi juga kita dapat lihat masalah anak yang tidak mahu ke sekolah. Sedangkan sekolah itu adalah penting bagi semua individu kerana sekolah merupakan tempat belajar dan tempat menimba pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Tetapi sekiranya anak-anak sendiri tidak mahu ke sekolah, jadi bagaimana pula peranan guru-guru di sekolah sebagai pendidik yang akan mendidik mereka berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah itu tadi, ya, seperti mana yang dikatakan oleh Cik Alia itu tadi kan. Jadi soalan saya yang selanjutnya saya ingin tujukan kepada Cik Aina, menurut pandangan Cik Aina sendiri, siapa pula yang harus memainkan peranan dalam isu ini? Selain daripada guru tadi, bagaimana untuk memastikan anak-anak tetap mendapat pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini? Silakan. Baiklah, terima kasih pengacara kerana telah memberikan contoh isu yang baik, relevan dan penting dalam tajuk forum kita ini. Melihat pada video yang ditunjukkan oleh pengacara tadi telah mewujudkan rasa geram dan marah dalam masa yang sama. Semoga kita dijauhkan dengan kejadian-kejadian seperti itu, insyaAllah. Amin. Dalam hal tersebut, ibu bapa lah yang mengganas peranan terbesar memandangkan remaja tersebut berada di rumah, meluangkan masa yang lebih banyak di rumah dan juga berada paling dekat dengan ibu bapanya. Peranan ibu bapa yang pertama adalah memberikan pendidikan agama sedari kecil. Contoh didikan agama yang sepatutnya diberikan adalah dengan mempamerkan teladan yang baik, mengajarkan mereka tentang perkara yang mendatangkan pahala seperti membuat kebaikan, sedekah, berpuasa serta melaksanakan amal makruf nahi munkar. Pentingnya pembentukan peribadi dan didikan daripada perwatakan ibu bapa itu sendiri sehingga kan terdapat pepatah Melayu yang berbunyi, anak-anak itu umpama sehelai kain putih, ibu bapa lah yang berperanan mencorakkannya mengikut corak dan warna yang dipilih. Jika corak yang dihasilkan adalah cantik dan dilakukan dengan penuh kesabaran, maka terhasillah sebuah kain yang cantik. Antara usaha ibu bapa yang sangat penting adalah perlu memastikan anak-anak sentiasa mendirikan solat dan juga menjaga ibadah-ibadah wajib yang lain. Rasulullah SAW sendiri telah berpesan kepada kita supaya mengambil berat perihal solat anak-anak. Sebagaimana sabda baginda SAW yang bermaksud, suruhlah anak kamu mengerjakan solat apabila ia telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan mengerjakan solat sedangkan mereka telah berumur 10 tahun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu.
Solat adalah tiang agama dan menunaikan solat berarti menegakkan agama, meninggalkannya serta mengabaikan agama. Solat menjadi benteng kepada mereka dari keruntuhan akhlak dan juga kejadian sosial. Ini melihat kepada kekuatan yang ada pada solat dalam mencegah manusia dan melakukan dosa serta kemungkaran daripada sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah daripada solat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari surah Al-Ankabut ayat 45. Dengan pendidikan agama yang dibentuk dengan betul dan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, remaja tersebut tidak akan tergamak untuk meninggalkan suara, apatah lagi untuk memukul ibunya sendiri. Buktinya di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan juga hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-dua mereka sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah sesekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia sahaja. Kemudian, persoalan remaja tersebut yang tidak mahu ke sekolah kerana ingin mencapai hobi dan cita-citanya iaitu menjadi seorang YouTuber telah membuktikan remaja itu memandang remeh soal pendidikan di sekolah sehingga sanggup menderhaka orang tuanya semata-mata tidak mahu ke sekolah. Dari sini, ibu bapa memegang peranan dalam membuka hati anak mereka tentang kepentingan belajar. Ibu bapa perlulah mendidik anak mereka untuk mencintai ilmu pengetahuan sebagaimana yang diseru Rasulullah SAW yang bersabda kepada orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu yang bermaksud, dipersilakan dengan gembira kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu diselubungi oleh para malaikat sehingga bersusun sebahagiannya ke atas sebahagiannya hingga sampai mereka ke langit. Lantaran cinta mereka kepada apa yang dituntutnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabarani, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Selain daripada itu, ibu bapa perlulah beri semangat kepada anak-anak dalam mereka sedang berjuang dalam fisabilillah, menuntut ilmu pengetahuan, contohnya sedang membakti sekolah, sedang bersiap memakai uniform sekolah dan juga sedang menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Dengan ini, mereka dapat meningkatkan motivasi untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Peranan seterusnya adalah daripada guru kepada remaja tersebut. Mungkin guru remaja tersebut sedar akan ketidakhadiran remaja itu ataupun melihat remaja itu tidak berminat untuk melengkapkan kerja sekolah dan sebagainya. Jadi inisiatif yang boleh dilakukan oleh guru adalah berbincang dengan pihak ibu bapa remaja tersebut. Berkemungkinan ibu bapanya terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing sehingga tidak sedar anak mereka secara senyap penting sekolah dan juga membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Jadi, guru yang merupakan ibu bapa kedua buat pelajar perlulah memberitahu prestasi murid tersebut dan berbincang dengan pihak ibu bapa demi kebaikan bersama. Mengapa guru perlu campur tangan dalam kejadian ini? Hal ini kerana tugas mengajar dan mendidik berkait rapat dengan peranan dan juga tanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak dan para remaja yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kerana di bahu guru itulah terpikul beban bagi menghindari anak muda daripada terjebak kepada penyakit sosial yang melanda remaja Islam pada hari ini. Di dalam sabda Rasulullah SAW dia bermaksud, setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu akan ditanya berkaitan dengan tanggungjawab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, guru perlulah memainkan peranan yang penting selain daripada peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak berada dalam pengawasan dan tidak terpesong daripada pendidikan berteraskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Aina atas penerangan yang juga panjang lebar itu tadi, dan saya sangat bersetuju dan bersependapat dengan Cik Aina. Sememangnya ibu bapa merupakan orang yang terpenting dan memainkan tanggungjawab yang besar, begitu juga dengan guru dan pihak-pihak tertentu yang lain. Seperti mana yang telah diulas juga oleh Cik Alia tadi. Dan nampaknya masa sangat mencuburi kita ya. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini berdasarkan pandangan, kupasan yang telah dikongsikan dan dibincangkan oleh ahli panel kita yang sangat berilmu tadi, menunjukkan bahawa sememangnya pendidikan berteraskan Al-Quran dan juga As-Sunnah ini sangat penting dan banyak manfaat serta kelebihannya. Hal ini kerana Islam sangat mementingkan ilmu yang tidak terpesong, iaitu benar, bermanfaat dan akhirnya ilmu tersebut boleh membawa kepada kebahagiaan masyarakat dunia dan akhirat. Bukan itu sahaja, pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ini juga sangat membantu dalam pembangunan dan pembentukan akhlak kerana ajarannya adalah ajaran yang benar, mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup yang berpanjangan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim.
Sekali lagi saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa dan tenaga untuk mencurahkan ilmu dan perkongsian yang sangat bermanfaat berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Semoga kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Dan akhir kata dari saya, patuhi SOP dan kita jaga kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.